Pengurusi majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, terutamanya barisan hakim yang arifin, tajuk yang ingin saya bawa pada malam ini berbunyi miskin dan kaya sama sahaja. Telah menjadi fitrah kelahiran manusia. Kita dilahirkan ke alam dunia tanpa sesuatu, hanyalah dengan diri yang tanpa pakaian, dengan maaf bertelanjang bulan. Itulah kelahiran bayi. Tetapi yang menentukan taraf kehidupan seseorang di dunia ini adalah bermula daripada bisa kelahiran itu untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Bagi bayi yang dilahirkan di dalam keluarga yang kaya, sudah pasti ia menjadi bayi dan insan yang akan menjalani kehidupan dalam keadaan status kaya. Betapa pula kalau lahir dalam keluarga miskin, sudah tentu mau tidak mau ianya akan menjadi anak atau bergenerasi kepada keluarga miskin tanpa dipinta. Dan kemiskinan ini tidak semestinya seterusnya miskin kerana keluarga miskin. Ianya boleh dibaiki ataupun boleh mungkin diperbaikan bila bayi ini sendiri menempuh alam menjana, pendapatan sendiri, mungkin rezekinya bertambah baik, dia boleh jadi kaya. Tapi yang pasti, sama ada dia daripada keluarga kaya, miskin, ataupun menjadi kaya selepas miskin, kita insan adalah sama saja. Si miskin ataupun tuan yang kaya perlu kepada beberapa aspek kehidupan asas untuk meneruskan kehidupan. Saya ingin terangkan kepada 4 keperluan asas saja. Setiap orang akan pasti kepada makan. Setiap orang pasti kepada tempat tinggal. Dan sudah tentu semua manusia memerlukan kesihatan, dan yang akhir untuk meneruskan kehidupan tujuan di dunia memerlukan pendidikan. Dari manakah sumber ataupun kos yang diperlukan untuk mendapat semua ini? Sudah tentu kesemuanya memerlukan kos yang tidak sedikit. Tapi bagi orang kaya, ini adalah perkara yang enteng, tidak menjadi satu bebanan kepada keluarga yang mempunyai taraf kekayaan jutawan atau ke atasnya. Tapi yang menjadi masalah, keluarga-keluarga petani, penoreh getah, contohnya di Balik. Penoreh getah di Balik telah menjadi isu kebangsaan. Menoreh keluar pagi dengan harga getah sekarang bernilai tak sampai RM1.60 sekilo. Rata-rata setiap penoreh hanya boleh mampu menoreh paling kuat dalam 10 kilo. 10 kilo kali RM1.60 baru RM16 sekilo. Dan RM16 sekilo satu hari inilah
untuk dibelanjakan kepada pendidikan anak-anak, untuk menyimpan kepada kesihatan keluarga, untuk mengumpul bagi yang telah ada penginapan, sudah pasti ada penginapan di kampung, tapi perlu kepada penyelenggaraan tempat tinggal. Dan yang pasti, yang paling ditakuti bagi orang-orang miskin apabila satu bala atau satu malapetaka yang tidak dijangka, iaitu kesihatan. Macamlah kata takdirnya anak yang datang, anak yang dibesarkan itu menghadapi masalah kronik yang memerlukan bukan sedikit wang untuk perbelanjaan kesihatan. Maka di manakah kos-kos ini perlu ditampung atau perlu ditanggung oleh si miskin? Tidak dapat tidak, pastilah dari sedekah. Saya ingin lebih cenderung kepada menyebut perkataan sedekah kerana dia adalah kalimah Quran. Semoga setiap kali sebutan itu mendatangkan manfaat kepada apa yang kita nak realisasikan. Setiap huruf yang pada kalimah-kalimah Quran itu membawa 10 fadilah. Dari sedekah inilah punca atau satu-satunya untuk menjana atau mengagihkan pendapatan ataupun sumber kekayaan kepada si miskin ini. Dari segi pendidikan, mereka mampu dengan sedekah bagi orang-orang kaya untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke tahap yang tertinggi. Kalau di pusat-pusat institusi pengajian tinggi, maka perlulah ada seseorang penaja, sama ada institusi atau individu, untuk menaikkan taraf pendidikan. Begitu penting bagi orang miskin, dengan pendidikan boleh mencapai kekayaan. Dan telah terbukti harta sedekah ini seperti Universiti Al-Azhar adalah beroperasi hanyalah semata-mata dengan sumber sedekah. Jadi pasti kesimpulannya, orang miskin juga mampu untuk menaikkan taraf, untuk membina kehidupan baru, menjanakan ekonomi semula daripada sumber sedekah orang-orang kaya. Orang-orang kaya pula tanpa risau dan ragu dengan bersedekah itu tidak mendatangkan kerugian. Malah kalau kita percaya kepada Al-Quran, telah dinyatakan bahawa fadilah-fadilah kelebihan bersedekah itu berlipat ganda daripada apa yang kita. Jadi saranan saya, janganlah sikit-sikit ataupun takut ataupun bakil untuk bersedekah, karena bersedekah itu menyamakan kita yang miskin atau kaya sama saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.